Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Syamimi binti Sudin bernombor matrik 279101 pada hari ini akan membentangkan tentang tajuk kumpulan kami iaitu tentang kesan ekonomi Malaysia akibat daripada pandemik COVID-19. Dan seterusnya, menurut World Health Organization, mereka mengatakan penyakit coronavirus ataupun COVID-19 ini merupakan satu penyakit yang seakan-akan sukar untuk dihapuskan dan seperti tiada titik noktah untuk memulihkan penyakit ini. Untuk mengurangkan kes COVID-19 yang semakin hari semakin mencecah ke angka yang beribu-ribu ini, sehingga mencecah angka yang berjuta-juta pada masa kini. Jadi, pihak kerajaan telah menyarankan satu langkah dengan mengumumkan perintah kawalan pergerakan kepada semua masyarakat. Jadi, akibat daripada perintah kawalan pergerakan ini telah memberikan kesan yang amat mendalam kepada masyarakat dan juga negara dari segi ekonomi dan juga kehidupan masyarakat sendiri. Antara kesan yang dapat dilihat daripada pengumuman perintah kawalan pergerakan ini ialah masyarakat tidak dapat menjalankan perniagaan ataupun bekerja untuk mencari pendapatan. Jadi, ini telah menyebabkan ekonomi masyarakat terganggu dan juga mengalami sedikit krisis ekonomi. Namun, pelaksanaan PKP ini bukan sahaja memberi kesan kepada ekonomi masyarakat, tetapi turut memberi kesan kepada ekonomi negara. Jadi, ahli kumpulan saya yang seterusnya akan menceritakan tentang kesan yang berlaku terhadap ekonomi masyarakat dan juga ekonomi negara dengan lebih mendalam lagi. Baiklah, itu sahaja daripada saya dan saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nurdiana Syahira binti Muhammad Idris, nombor matrik 279408. Okey, hari ini saya akan berkongsi sedikit perkongsian mengenai isu ekonomi yang tercetus akibat daripada wabak COVID-19. Tidak dinafikan bahawa pelaksanaan PKP Malaysia telah menyebabkan kesan dalam sektor pekerjaan. Hal ini kerana penutupan yang dilakukan terhadap sektor pekerjaan telah diambil untuk mengelakkan jangkitan ataupun penularan semakin meningkat. Jadi, kebanyakan syarikat, operasi perniagaan, organisasi kerajaan dan juga swasta ditutup secara serta-merta berikutan dengan perintah kawalan pergerakan. Namun, kesan yang dipaksa diterima oleh pengusaha serta pekerja adalah risiko pengurangan tenaga kerja yang dilakukan oleh mana-mana organisasi kerana ramai syarikat ataupun pengusaha mengalami kerugian akibat daripada penutupan serta-merta ini. Jadi, mereka telah membuat skim pemberhentian pekerja dan pekerja tersebut akan menerima sedikit pampasan. Namun, disebabkan hal ini menyebabkan kes pengangguran semakin meningkat. Sebagai bukti, pada tahun 2019 sebanyak 3.3% pengangguran yang telah dicatat di Malaysia, namun perkara ini telah meningkat kepada 3.9% pada awal suku tahun 2020. Yang kedua adalah isu kebajikan rakyat. Demi membendung penularan wabak COVID-19, tidak dinafikan PKP yang telah dilaksanakan oleh kerajaan memberi tamparan yang hebat terhadap ekonomi rakyat. Oleh hal yang demikian, untuk menangani perkara tersebut, kerajaan termasuk kerajaan negeri, syarikat korporat, pertubuhan bukan kerajaan, NGO ataupun individu menghulurkan sumbangan serta bantuan kepada rakyat dan golongan yang terjejas dari segi pendapatan. Menurut kajian yang dilakukan oleh Talha, antara golongan yang terkesan dari segi ekonomi ketika wabak ini ialah mereka yang bergelar majikan, pekerja kerajaan dan swasta, peniaga, petani dan nelayan. Akibat PKP, mereka hilang mata pencarian dan permintaan jualan berkurang kerana banyak operasi kilang yang ditutup serta pemotongan gaji turut berlaku.
Selain itu, terdapat beberapa individu yang berhati mulia turut menjalankan beberapa operasi untuk menghantar makanan dan keperluan dari kampung ke kampung, terutamanya di kawasan pendalaman agar mereka terhindar dari sebarang kepayahan dan kebajikan makan minum mereka terjaga. Antara insan yang berhati mulia yang dimaksudkan seperti Abid Liu, Firdaus Wong dan Raja Shambri. Individu ini sebenarnya sudah lama bergeraktif dalam aktiviti mengenai kebajikan seperti ini dan bukan hanya pada waktu COVID-19 melanda. Seterusnya, menurut info Sinar Harian 2020, Sinar Harian telah mengaktifkan tabung COVID Sinar bagi membolehkan rakyat Malaysia bekerjasama dalam membantu barisan hadapan negara yang bertungkus lumus menyelamatkan ribuan nyawa. Dana yang dikumpulkan akan dijadikan sebagai modal untuk mereka mengumpul dan memberi peralatan yang lengkap seperti topeng muka, PPE dan face shield dan sebagainya. Selain itu, atas dasar tanggungjawab Kerajaan Malaysia juga turut menghulurkan ataupun menyalurkan bantuan melalui pakej-pakej rangsangan ekonomi seperti pakej rangsangan ekonomi prihatin, perusahaan kecil dan sederhana. Melalui pakej tersebut, sumbangan-sumbangan akan disalurkan dalam keadaan lebih sistematik dan bajet yang diperuntukkan dan mengikut bajet yang diperuntukkan. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Kerajaan, sebanyak 250 bilion bajet yang telah dibentukkan untuk menjaga kebajikan rakyat semasa berlakunya wabak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sofia binti Muhammad Sahin. Nombor matriks 279310. Oleh hal demikian, saya akan menerangkan kesan ekonomi yang meninggalkan kesan positif dan negatif. Kesan ekonomi yang pertama, kita boleh lihat kesan terhadap industri kecil dan sederhana di Malaysia. COVID-19 ini telah memberi impak dalam sektor ekonomi dan antara faktor yang menyumbang dalam hal ini menerima tekanan serius ialah pasaran buruh berbanding dengan faktor pengeluaran yang lain. Dalam konteks buruh atau sumber manusia yang dilihat secara globalisasi serta sebagai ejen penggerak dalam ekonomi di Malaysia bergerak secara perlahan semasa pandemik ini berlaku meskipun dalam era kemudahan teknologi IT yang canggih. Keterbatasan pergerakan ini dilihat meliputi semua sektor ekonomi, sama ada dalam sektor awam dan swasta. Keterbatasan pergerakan yang dilihat dalam sektor buruh ini tidak terhenti di satu tahap sahaja, namun penyebaran gelombang ini semakin membesar dalam apa yang dipanggil dalam ilmu ekonomi iaitu arus lingkaran kegiatan ekonomi atau circular flow of economy. Ini telah mengganggu aktiviti perniagaan dalam semua sektor ekonomi. Kesan ekonomi yang seterusnya kita boleh lihat kepada kesan terhadap aktiviti pelancongan. Seterusnya, penularan pandemik COVID-19 ini juga telah menyebabkan kesan ekonomi terhadap aktiviti pelancongan dalam negara. Dalam hal ini, sektor pelancongan negara telah mengalami kerugian sebanyak RM45 bilion akibat daripada kesan penularan wabak ini. Menurut Datuk Seri Nancy Shukri menyatakan bahawa jumlah kerugian yang berlaku ini turut melibatkan kehilangan pekerjaan dan punca pendapatan ekoran daripada aktiviti perniagaan yang tidak boleh dijalankan, pemotongan gaji serta pembatalan tempahan produk pelancongan seperti hotel dan pakej pelancongan. Kebanyakan aktiviti pelancongan ketika pandemik COVID-19 ini tergendala dan ini menyebabkan sebahagian pelancong yang melancong tersekat perjalanannya untuk pulang ke kota kelahirannya. So, daripada itu, rakyat menjadi gusar akibat daripada PKP yang dikatakan oleh pihak kerajaan untuk melancong ke luar negara dan juga dalam negara akibat daripada pandemik ini. Jadi ini adalah kesan yang kita boleh lihat
kepada aktiviti pelancongan. Kesan seterusnya kita boleh lihat kesan terhadap aktiviti sektor penerbangan. Krisis akibat pandemik COVID-19 ini juga memberi tamparan yang hebat kepada industri penerbangan apabila larangan penerbangan antarabangsa dikenakan kepada hampir semua negara dunia, khususnya juga di Malaysia. Setiap penerbangan ditangguhkan dalam jangka masa yang panjang bagi mengurangkan penyebaran wabak ini ke seluruh dunia. Selain itu, Kumpulan Bertindak Pengangkutan Udara ATAG berpendapat bahawa kira-kira dalam 4.8 juta pekerja syarikat penerbangan dan daripada 87.7 juta pekerja dalam sektor penerbangan mula tergugat akibat daripada penularan wabak ini. Namun demikian juga, menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan CEO Asia di dalam berita Astro Awani iaitu Tan Sri Tony Fernandez menyatakan bahawa langkah pemberhentian kerja itu harus dilakukan memandangkan realiti sektor penerbangan yang menghadapi kesukaran untuk pulih dalam jangka masa yang singkat ini. Di samping itu juga, peningkatan kes dan penularan wabak ini juga turut memberi kesan positif akibat daripada COVID-19 ini, iaitu dapat membantu masyarakat luar bandar khususnya dalam pemantapan kemahiran dan ilmu mengenai pendigitalan dalam kalangan peniaga khasnya. Dalam hal ini, menerapkan perkhidmatan dan ilmu digital di luar bandar adalah untuk mengurangkan kekangan pergerakan yang disebabkan oleh wabak ini dan membantu mengatasi masalah lambakan produk mudah rosak dan juga produk makanan. Selain itu, terdapat juga beberapa strategi yang mampu memantapkan ilmu pendigitalan dalam kalangan peniaga. Antaranya, menyediakan jaringan keselamatan kepada komuniti luar bandar yang merangkumi produk insurans, pemindahan wang tunai, e-pembayaran, pelaburan nilai rendah dan lain-lain. Saya Nur Ilika Natasha binti Arifin, nombor Menteri 279742. Saya akan membentangkan tentang langkah-langkah memulihkan ekonomi. Antaranya ialah langkah terhadap rakyat. Susulan penularan wabak COVID-19, kerajaan telah memperkenalkan pakej ransangan ekonomi dan pemulihan bernilai RM295 bilion untuk memastikan pertumbuhan ekonomi negara terus berdaya tahan. Semua langkah yang telah diumumkan dalam pakej ransangan ekonomi adalah bersifat one-off agar tidak akan terus membebankan kewangan kerajaan persekutuan dalam jangka masa sederhana. Dengan itu, Perdana Menteri telah mengambil tindakan pantas dan proaktif dengan memperkenalkan prihatin pada 27 Mac 2020, iaitu pakej ransangan ekonomi yang terbesar dalam sejarah negara. Antara inisiatif prihatin yang dapat membantu mereka yang bekerja sendiri termasuklah penangguhan atau moratorium bayaran pinjaman, pengurangan caroman KWSP, subsidi upah serta dana pinjaman mudah untuk PKS termasuk yang bekerja sendiri. Di samping itu, kerajaan turut memperkenalkan Bantuan Prihatin Nasional BPN yang pertama kali mensasarkan bayaran bantuan kepada golongan M40 di samping B40. Terusnya, langkah terhadap usahawan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDAK serta agensi-agensi di bawahnya giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi membantu usahawan yang terjejas berikutan penularan wabak COVID-19. Insentif yang ditawarkan ini adalah dalam pelbagai bentuk seperti geran dan pembiayaan, latihan dan bimbingan keusahawanan, akses pasaran dan peluang menceburi perniagaan. Antara inisiatif dan insentif yang dilaksanakan bagi mereka yang ingin memulakan perniagaan adalah melalui program Tunas Usahawan Belia Bumi Putera. Program ini bertujuan membentuk daya tahan usahawan dalam mengendalikan perniagaan. Pada tahun 2020, seramai 765 peserta telah dilatih berperingkat secara dalam talian bermula pada bulan Julai hingga September 2020. Geran bernilai lebih RM10 juta bagi memulakan perniagaan
akan disalurkan secara berperingkat kepada peserta yang berjaya menamatkan latihan pada tahun 2020. Seterusnya, program Micro Connector. Program ini merupakan program yang bertujuan memberi latihan khusus di peringkat awal bagi perusahaan mikro untuk menubuhkan dan menjalankan perniagaan serta melatih komuniti B40 untuk menjana pendapatan melalui aktiviti keusahawanan. Seterusnya, Tekun Mobile Premium. Melalui program Tekun bekerjasama dengan syarikat e-Hailing sedia ada dengan menyediakan pembiayaan sehingga RM10,000 bagi tujuan membaiki dan membeli motosikal yang digunakan untuk tujuan penghantaran dan peserta perlu berdaftar dengan syarikat ini sebelum membuat permohonan pembiayaan. Sehingga 18 November 2020, sebanyak 2,199 permohonan telah diluluskan dengan nilai pembiayaan berjumlah RM18,267 juta. Seterusnya, langkah mengurangkan pengangguran. Kerajaan telah menyediakan sejumlah peruntukan melalui Pelan Jana Semula Ekonomi Negara iaitu penjana untuk melaksanakan beberapa skim bagi menangani isu-isu berkaitan pengangguran, penempatan pekerjaan dan latihan. Program pengekalan pekerjaan dan program subsidi upah 1.0 di bawah insentif penjana merupakan bantuan kewangan yang dibayar kepada majikan setiap perusahaan bagi setiap pekerja tempatan yang bergaji RM4,000 dan ke bawah dalam tempoh 6 bulan bermula April 2020. Selain itu, program insentif pengambilan pekerja dan latihan upskilling dan reskilling yang dijalankan oleh Perkesor dan Pembangunan Sumber Manusia Berhad HRDF yang masing-masing bernilai RM1.5 bilion dan RM500 juta merupakan insentif yang diberikan kepada majikan yang mengambil pekerja dan penganggur untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam kerjasama agensi pekerjaan swasta dalam tempoh 6 bulan. Antara program yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Tenaga Kerja Sabah untuk membantu rakyat adalah dengan mengadakan program Karnival Kerjaya dan temuduga terbuka norma baharu di setiap daerah di negeri Sabah. Bermula 1 November 2020, bagi memantapkan lagi aktiviti perkhidmatan pekerjaan dapat diberikan kepada seluruh rakyat, kerajaan telah menggunakan portal MY Future Job sebagai portal perkhidmatan pekerjaan negara yang baru. Akhir sekali, langkah terhadap sektor pelancongan untuk membantu meringankan impak terhadap penggiat industri dan seterusnya memulihkan industri pelancongan tempatan, kerajaan telah mengumumkan beberapa pakej rangsangan ekonomi iaitu prihatin PKS tambahan dan penjana. Antara bantuan dan insentif yang disediakan adalah skim pembiayaan pelancongan penjana bagi PKS sektor pelancongan, pengecualian cukai pelancongan sepenuhnya bagi tempoh mulai 1 Julai 2020 hingga 30 Jun 2021, pengecualian cukai perkhidmatan ke atas perkhidmatan penginapan mulai 1 September 2020 sehingga 30 Jun 2021, pelepasan khas cukai individu sehingga RM1000 untuk perbelanjaan pelancongan domestik, penawaran penangguhan atau moratorium bayaran pinjaman bersasar. Di pihak kementerian sendiri, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya (MOTAK) telah dan akan terus melaksanakan inisiatif khusus seperti pengecualian bayaran fee lesen bagi pengusaha-pengusaha pelancongan dan pemandu pelacon bermula 17 Mac hingga 30 Disember 2020. Inisiatif ini akan dilaksanakan apabila situasi semasa mengizinkan. Antara inisiatif kerajaan melalui Kementerian Sumber Manusia (KSM) untuk mengekalkan pekerjaan termasuklah memperkenalkan Employment Retention Program iaitu bantuan segera sebanyak RM600 bulan kepada majikan bagi setiap pekerja yang diminta bercuti tanpa gaji. Kesimpulannya, jelaslah bahawa pelaksanaan PKP ini akan memberi kesan yang amat mendalam kepada ekonomi negara dan juga kehidupan masyarakat. Jadi, apabila pihak kerajaan menjalankan PKP ini, pihak masyarakat haruslah saling bekerjasama antara satu sama lain untuk membendung wabak penyakit ini daripada terus menular dan terus dijangkiti oleh orang ramai. Oleh itu, sudah jelas kita dapat lihat bahawa penyakit COVID-19 ini seolah-olah tiada penghujung
dan agak sukar untuk dihapuskan, dan ia mengambil masa yang agak lama untuk ditangani. Jadi semua masyarakat haruslah saling bekerjasama antara satu sama lain dengan mematuhi SOP yang ditetapkan, mematuhi semua perintah-perintah kerajaan. Seperti apabila ingin keluar daripada rumah, semua masyarakat haruslah memakai pelitup muka, menjaga penjarakan sosial dan sebagainya. Jadi dengan kita mengamalkan SOP ini, kita akan dapat membendung penyakit COVID-19 ini daripada terus menular dan terus terjangkiti oleh orang ramai.